بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajul: inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi kata tidak akan masuk surga mana-mana orang yang dalam hati dia ada sikit daripada takabur. Nabi kata mana-mana orang yang dalam hati dia ada besar diri. Takabur juga perkataan kabir, besar. Takabur makna dia besar diri. Rasa dia betul, rasa dia berilmu, rasa dia lebih daripada orang, besar diri. Barang siapa yang dalam hati dia ada sikit daripada besar diri, sombong, takabur, dia tak akan masuk syurga. Qala rajul, seorang sahabat tanya Nabi, kata dia, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kalau sekiranya satu orang tu dia jenis suka pakai baju elok, suka pakai kasut elok, adakah dia takabur? Bila Nabi kata orang yang ada takabur dalam diri tak boleh masuk syurga, sahabat ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau satu orang tu dia jenis suka elok, suka pakai baju elok, suka pakai kasut elok, suka buat rumah elok, suka beli kereta elok, jenis suka elok, adakah dia takabur? Adakah dia sombong? Adakah dia ni besar diri? Qala, jawab Nabi kata, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata tak salah, sebab Allah sendiri jamil, Allah sendiri maha cantik. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada benda cantik. Allah suka orang Islam yang pakai bersih, pakai elok. Allah suka orang Islam yang ada rumah besar, lega, selesa. Allah tidak suka orang Islam selekeh. Allah tidak suka orang Islam hidup melarat, tak ada rumah, merempat tepi jalan. Allah tak suka macam tu. Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu sendiri jamil, maha cantik. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada hamba dia yang suka kepada cantik-cantik. Maknanya orang yang suka pakai elok, kasut elok, kereta elok, rumah elok, orang ni tak salah. Allah suka pula dekat orang macam ni. Begitu. Al-kibru batarul haqq. Nabi kata, yang kata takabur itu ialah satu, batarul haqq, dia menolak kebenaran. Kebenaran ialah Quran dan hadis.
Dia habaq dekat dia, ni ayat Quran kata macam ni. Dia kata kalau nak ikut Junah, dia tak mau ikut Quran. Dia tahu itu ayat Quran, dia tolak. Dia takabur. Orang dia habaq kata ni hadis Nabi. Nabi kata lagu ni. Dia kata ikutlah, aku tak ada masa nak ikut. Ini takabur. Dia tahu itu hadis Nabi, itu Nabi kata, dia tolak. Dia takabur. Yang kedua, wa ghamtun nas. Nabi kata takabur itu ialah ghamtun nas, suka pandang remeh, suka pandang rendah, suka pandang hina pada orang lain. Duk berasa dia seorang reti, orang tak reti. Duk berasa dia seorang faham, orang tak faham. Duk berasa dia pandang orang ni kira hina, bodoh, tak reti. Dia jenis macam tu. Maka ini takabur. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bagi ingatan. Surah Al-Hujurat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum laki-laki menghina kaum laki-laki yang lain. Takut-takut orang yang dihina lebih baik daripada orang yang menghina. Allah kata jangan ada di kalangan kita ni duduk hina orang lain, duduk kata sedap mulut dekat orang lain. Takut kot di sisi Allah orang yang kita duduk hina tu baik di sisi Allah, kita yang bermasalah di sisi Allah. Dan jangan satu golongan perempuan menghina satu golongan perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Takut-takut orang perempuan yang dia duk hina tu lebih baik daripada dia yang duk menghina orang. Dia duk kata orang tak baik, dia duk kata orang teruk, dia duk kata orang buruk. Rupanya di sisi Allah orang yang dia hina tu mulia. Dia tu sendiri tidak elok kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat, tapi tidak ramai orang Islam mau melihat ayat ini. Maka ramai orang Islam suka terlibat di dalam perbuatan memandang hina dan merendah-rendahkan orang lain. Sedangkan perbuatan ini ditegur oleh Allah dalam Quran dan diperingat oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Bahkan dalam Quran Allah sebut di ujung tu, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tuhan kata, adakah seseorang daripada kamu suka makan bangkai, makan mayat saudara dia yang dah mati? Kalau kawan kamu mati, kamu sanggupkah pergi cobek ambil daging dia makan? Fakarihtumu. Tuhan kata kamu tentu tak suka. Maknanya ialah orang yang suka menghina saudara seugama, dia umpama orang yang tergamak makan mayat kawan dia yang sudah mati. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, maka hendaklah kita ambil ingat. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi SAW pernah tanya sahabat-sahabat dia. Nabi kata, ayyul amal afdal? Nabi satu hari duduk dengan sahabat-sahabat ni, Nabi tanya. Nabi kata, apakah satu amalan yang paling afdal di sisi Tuhan? Nabi tanya sahabat dia, hampa tahu dah apa satu amalan yang kalau hampa buat, amalan itu paling afdal, paling disukai di sisi Tuhan? Orang tanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling istimewa, paling mulia di sisi Tuhan? Nabi jawab, as-salatu li waqtiha. Nabi kata amalan yang paling mulia ialah sembahyang awal waktu. Masuk waktu sembahyang, itu paling baik. Jenis duk tangguh waktu sembahyang, jenis duk tarik waktu pergi sampai ke hujung, masa nak habis baru nak kalut nak sembahyang, ini amalan tidak baik.
Bahkan pernah Nabi SAW tanya sahabat dia, Nabi kata, hampa mau dah aku nak tunjuk dekat hampa orang-orang yang ada sifat munafik? Sahabat kata mau. Nabi kata, iaitu orang yang tunggu sampai ujung waktu dia. Bila dah nak habis waktu, dia segera berwuduk dan dia segera bersembahyang. Ini orang munafik, Nabi kata. Maka Nabi SAW bila orang tanya dia apakah amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik, Nabi kata as-salatu li waqtiha, sembahyang awal waktu, itu paling baik. Kita sendiri tuan-tuan muhasabah diri kita. Kita duk rasa kita bagus sangat, kita duk kata orang aja tak bagus. Cuba tuan-tuan kita muhasabah diri kita, kita buat benda ni. Ni yang kata amalan baik dalam agama ni kita buat ke tak? Kalau kita tak buat, jangan kata kita orang baik. Semayang di awal waktu, ini amalan paling baik. Nabi kata, kita buat ke tak macam ni? Qala, qultu summa ai. Kemudian, sahabat tanya Nabi, apa lagi selepas itu ya Rasulullah? Nabi kata, birrul walidain. Buat baik kepada dua ibu bapa. Kalau betul kamu rasa kamu orang baik, kamu sudah tentu yang pertama semayang awal waktu. Yang kedua, kalau ada lagi mak bapak kamu jaga kuat mak bapak kamu, baru kamu boleh kata kamu orang baik. Amalan yang paling baik yang kedua, Nabi kata birrul walidain, buat baik dengan dua ibu bapa. Qala summa ai. Kemudian dia tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata al-jihad fi sabilillah. Nabi kata amalan yang paling baik juga ialah berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan tengok kemarin Syekh Ahmad Yasin bukan sahaja kena bunuh dengan peluru berpandu. Bukan sahaja kena bunuh. Kalau kena bunuh, ambil pistol tembak, ambil napang tembak satu pasal. Kena bunuh dengan peluru berpandu. 3 biji peluru berpandu nak tembak orang tua umur 80 lebih ni. Berkecai badan dia. Tuan-tuan tengok dalam surah Abang, muka dia Tuhan pelihara. Muka dia ada lagi, badan berkecai. Putus tangan, kaki, perut berkecai, muka dia Allah pelihara. Bersih jernih macam dia hidup juga. Ada dalam surah Abang muka dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya sabilillah, hidup dia sampai mati dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh sakit hati sampai bukan setakat hantar pembunuh upaya pergi tembak mati aja, hantar helikopter tembak 3 biji peluru berpandu nak bunuh dia, cukup untuk menggambarkan betapa benci musuh pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia dapat salah satu daripada amal paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mati fi sabilillah. Sahabat Nabi yang kata Abdullah bin Mas'ud yang tanya Nabi, apakah amalan paling baik? Yang Nabi jawab dekat dia, yang pertama semayang awal waktu, yang kedua buat baik kepada ibu bapa, yang ketiga sentiasa berjihad pada jalan Allah ni. Dia kata, fama taraktu astaziduhu illa ira'aan alaih. Dia kata, sebenarnya aku nak tanya lagi kepada Nabi, tapi aku rasa cukup dekat tu. Tu pun aku rasa tak lagi nak buat. Abdullah bin Mas'ud bukan orang kecil, bukan kecil anak. Abdullah bin Mas'ud ni cukup hebat punya manusia. Dia menjadi rojokkan selepas tidak ada Nabi SAW. Manusia yang habis masa ikut Nabi SAW dan banyak sekali menghafal hadis-hadis daripada Nabi SAW. Dia dengar Nabi jawab 3 benda ni. Nabi kata amalan paling baik ialah yang pertama as-salatu li waqtiha, sembahyang awal waktu. Yang kedua birrul walidain, buat baik dekat mak ayah kalau ada lagi. Dan yang ketiga al-jihad fi sabilillah. Dia dengar 3 ni, dia kata ikut-ikut hati, aku nak tanya lagi, tapi aku cukup dekat Nabi Habang ni, pergi buat hal ni dulu. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai daripada kita kadang-kadang tak terbuat benda ni. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi? Qala na'am, yasubbu aba ar-rajul fayasubbu abahu
wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata, minal kabair syatmur rajul walidayh. Satu hari Nabi kata ke sahabat-sahabat ni, Nabi kata di antara dosa-dosa besar ialah apabila satu orang maki mak dengan pak dia sendiri. Nabi kata begitu. Nabi kata minal kabair, di antara banyak-banyak dosa besar, dosa yang besar ialah apabila satu orang gamak maki mak dengan pak dia sendiri. Sahabat bila dengar Nabi kata begitu, sahabat kata, ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajul walidayh. Sahabat kata, ya Rasulullah, adakah orang yang sanggup maki mak dengan pak sendiri? Zaman tu lah. Zaman lah ada. Zaman lah anak maki mak maki pak duduk di laman rumah, maki mak dia duduk dalam rumah pun ada. Sampai jiran sebelah dengar pun takut tutup pintu. Zaman Nabi dulu tak ada anak maki mak pak ni, tak ada. Zaman Nabi yang ada, anak kena dera dengan mak pak kerana anak masuk Islam, mak pak tak masuk, ada. Walaupun anak kena dera, tapi anak tetap sayang mak pak. Itu ada zaman Nabi. Bila Nabi kata di antara dosa besar ialah seorang anak sanggup maki mak dengan pak dia sendiri, sahabat dengar, adakah anak yang sanggup buat macam tu dekat mak pak? Nabi SAW jawab, Nabi kata, na'am yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Nabi kata ada. Apabila satu orang pergi maki bapa orang lain, maka orang tu maki balik pak dia, sama macam dia maki pak dia. Bila dia pergi maki pak orang maki pak dia balik. Kerana dia maki pak kawan tu, maka pak dia kena maki, sama macam dia yang maki pak dia. Dia punca pak dia kena maki. Nabi kata, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Ataupun dia pergi maki mak orang, maka orang maki balik mak dia, sama macam dia maki mak dia, kerana dia punca mak dia kena maki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud dia apa? Maksud dia, kita tak tahan jaga mulut kita. Kita ni suka bercakap ikut sedap mulut. Itu masalah kita. Masalah kita lah ni, kita suka bercakap ikut sedap mulut. Kita nak kemen siapa, kita nak peni siapa, kita nak fitnah siapa, kita nak aibkan siapa, kita nak apa kat siapa, kita ikut sedap kita. Kadang-kadang kerana lidah kita tu, keluarga kita kena. Kita rasa kita katakan orang, kerana kita katakan orang, orang kata balik dekat kita dan keluarga kita. Maknanya kita umpama memaki hamun keluarga sendiri. Nabi kata minal kabair, itu di antara dosa-dosa besar. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita muhasabah balik. Sebenarnya banyak kita buat ini. Kita muhasabah balik. Berapa kali dah kita kata, kita jangan mengambil prinsip cermin mata, kita ambil prinsip cermin muka. Cermin mata bila kita pakai, kita nampak orang. Cermin muka bila kita pakai dia, kita nampak kita sendiri. Kita muhasabah diri kita balik daripada ujung rambut sampai ujung kaki, betul dah ke kita ni? Muhasabah balik, kita akan jumpa jawapan dia. Kalau kita jumpa banyak lagi berselekeh kesilapan dosa kita, perbaik balik. Masing-masing perbaik balik, Allah Subhanahu Wa Taala kasih dekat orang yang sentiasa nak memperbaiki diri. Dan Allah sangat tak suka kepada orang yang sombong kerana dia rasa dia elok, orang lain yang tak elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada terpedaya dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilm al-Hadis. Di depan sana ada kitab, tuan-tuan boleh ambil. Ada sahabat kita, dia bermurah hati nak wakaf dekat tuan-tuan. Tuan-tuan ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Tuan-tuan boleh ambil terus dan tak payah bayar apa-apa. Dan bila-bila kuliah kita di sini, bawa kitab dan kita baca sama-sama. Kita tengok muka surat 8. Muka surat 8. Kita sambung yang kita baca dulu. Muka surat 8, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
baris yang ke-11. Bagi sahabat yang bawa ada kitab, muka surah 8, baris yang ke-11 dari atas. Dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Sabda Nabi SAW, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat sehingga sampai subuh. Ini diambil daripada intipati hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tu Nabi SAW kata, apabila suami panggil isteri dia tidur sekali, suami panggil isteri dia tidur sekali, tiba-tiba isteri dia tak marah, maka tidurlah suami ni hal keadaan dia marah dekat isteri dia. Dia malam tu berasa macam nak berseronok dengan isteri dia, dia panggil isteri dia tidur dengan dia, tiba-tiba isteri tak mau, saja tak mau, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, saja tak mau. Maka suami ni berasa sumbin hati, berasa kecil hati, berasa tak seronok, tidur dalam keadaan macam nak marah dekat isteri dia. Maka nescaya melaknat akan isteri itu oleh segala malaikat sehinggalah subuh pagi esok. Perempuan ni, isteri ni tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Dan citra, dia kata daripada keduanya pula, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparan, maka enggan isteri atas datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dan kekerasannya itu, murkalah Tuhan ke atas isteri itu sehingga reda daripadanya oleh suaminya. Itu hadis lagi satu, dia kata juga riwayat daripada keduanya, daripada Bukhari dan Muslim juga. Hadis sahih juga, kata dia, kalau sekiranya satu orang perempuan dipanggil oleh laki dia untuk tidur sekali, dia tak mau tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada dia sehinggalah suami reda balik dia, barulah Allah berhenti daripada marah isteri itu. Begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya. Ini lagi satu hadis. Dia kata ada 3 golongan manusia Allah tak terima sembahyang 3 golongan ini. Dan tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan angkat amal mereka ni naik ke langit. Amal 3 golongan ni Allah tak angkat naik ke langit. Amal kita tuan-tuan, sabit daripada hadis Nabi, amal kita tiap-tiap hari naik ke langit. Tiap-tiap hari. Ada di kalangan kita ni amal naik sampai langit pertama aja. Lepas tu kena umban balik ke bawah. Ini ada hadis. Panjang hadis dia. Dia cerita amalan manusia ni. Ada manusia buat amal daripada pagi sampai ke petang, buat amal macam-macam. Amalan dia dibawa naik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai di langit pertama, ada satu tapisan di sana. Ada di kalangan manusia, tapisan pertama dah tak lepas dah. Maka amal itu dihempuk balik di atas belakang dan di muka orang yang buat amal itu. Semayang tunggin terbalik, puasa sunat lagi, sedekah lagi kok mana dan kok mana boleh lagi, zikir baca Quran dan sebagainya lagi, buat macam-macam. Tapi rupa-rupanya bila pergi langit pertama, bila disiasat amal itu tak lepas. Mungkin di dalam amalan dia ada riak, ada sombong, ada ingat nak tunjuk ke orang, ada ingat nak besar diri, macam-macam benda yang menyebabkan amal ni tertahan daripada nak naik ke atas. Maka sampai di langit pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala kata dekat malaikat, bawa amalan ni dihempuk atas belakang orang yang buat amalan ni dan hempuk di muka dia. Aku tak mau amal yang seumpama ini. Nabi kata ada orang amalan dia lepas langit pertama, pergi langit kedua, sampai langit kedua dibuat pemeriksaan, dibuat satu tapisan di sana, sangkut di langit kedua. Maka Allah kata dekat malaikat yang membawa amal ni, Allah kata bawa amalan ni buat balik pergi dekat orang yang buat amalan ni, empuk atas belakang dia, empuk di muka dia. Demikianlah manusia ni, ada yang lepas langit pertama, tak lepas langit kedua, ada yang lepas 1 dengan 2, tak lepas langit ketiga, ada yang dah sampai ke langit ke-7, sangkut kena hantar balik. Ada di kalangan manusia yang sampai ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata di sini, mana-mana orang yang buat masalah-masalah yang disebutkan di sini, maka amalan mereka tu tak akan diangkat naik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama yang amalan dia tak naik ke sisi Tuhan ialah hamba yang lari daripada pengulunya. Dulu, zaman dulu ada hamba. Bila berlaku perang sabilillah antara muslim dengan kafir, maka hamba tawanan, orang-orang yang ditawan tu menjadi hamba. Ada balik sistem hamba ni. Maka hamba ni dia kena taat dekat tuan dia. Kalau dia lari daripada rumah tuan dia, sepanjang tempoh dia lari itu, kalau sekiranya dia berbuat amal dia tak diterima Tuhan. Ini sabit daripada hadis. Sehinggalah balik dia kepada tuannya, kepada pengulunya. Golongan kedua yang amalan tak naik ke sisi Tuhan ialah perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehingga reda ya. Dia nak abang yang ni lah. Golongan kedua yang buat amalan bagus macam mana pun Allah tak mau terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Dia satu orang perempuan, satu orang isteri. Semayangnya bagus, baca Qurannya bagus, zikirnya bagus, apa semua bagus. Cuma dia dengan suami dia tak bagus. Dia tak suka kat suami dia. Dia masam muka dengan suami dia. Dia tak berkenan dekat suami dia. Ada benda yang dia pandang hina dekat suami dia. Perempuan yang jenis macam ni, kalau dia satu orang yang kuat beramal dari segi semayang, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya pun, Allah tidak terima amalan dia. Pasal apa? Pasal dia ada masalah dengan laki dia. Maka Allah ada masalah dengan dia. Begitu. Golongan ketiga ialah orang yang mabuk, sehingga jaga dan sedang dia daripada mabuknya. Golongan ketiga mabuk. Orang mabuk ni Tuhan tak mau tengok lebat ni. Sampailah dia sedang balik, dia waras balik, dia bertaubat, dia menyesal, barulah amalan dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu cerita, dia kata bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Taala itu 10 perkara. Ini pula dia kata ada satu riwayat yang dhaif yang ni. Riwayat yang dhaif mengatakan ada 10 perkara yang menyebabkan sembahyang itu Allah tak menerima. Dia ada dua tentang satu sembahyang sah, satu sembahyang diterima Tuhan. Tidak mesti sembahyang yang sah itu Tuhan terima. Tak mesti kita sembahyang sah, jaga semua rukun sembahyang, syarat sah sembahyang semua kita jaga, sembahyang kita Tuhan terima. Tak mesti. Ada orang sembahyang elok semua, sembahyang dia sah, tapi Tuhan tak terima. Maka hak dia nak habaq di sini bukanlah 10 benda ni menyebabkan sembahyang tak sah, tapi 10 benda ni menyebabkan sembahyang Tuhan tak terima. Walau sah sekalipun Tuhan tak terima, dia kata. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Dia kata, saja tak mau sembahyang jemaah, suka dia sembahyang seorang, Allah tidak terima sembahyang. Dari segi sembahyang dia sembahyang, dari segi berdosa tak, dia tak berdosa, kerana dia sembahyang. Cuma Tuhan tak terima. Rugi. Tapi ini riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Dia sepatutnya kena keluar zakat, tapi kecoh, tak mau keluar zakat. Ataupun keluar setengah aja, setengah lagi kecoh, dianggap tak keluar zakat juga. Maka orang yang tak mau keluar zakat ni sembahyang, kalau sembahyang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima. Pasal dia masih lagi bantah Tuhan dari satu segi yang lain. Dia bantah Tuhan. Yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina, kaki zina. Ada peluang zina, dengan bini orang pun berzina, dengan anak orang pun berzina, dengan anak sendiri pun berzina dan sebagainya, tapi cukup waktu sembahyang. Ada orang jenis macam ni, ada serabut celaka. Sembahyang buat apa semua, buat apa hak elok-elok pun buat, hak jahat pun buat. Maka orang yang macam ni Allah Subhanahu wa taala tak berasa nak terima sembahyang ni. Pasal apa? Dia bermasalah dalam agama. Sembahyang dia sah sekalipun, Tuhan tak mau terima sembahyang yang dibuat oleh orang yang macam ni. Yang keempat, sembahyang orang yang makan riba. Duk jadi alung part time. Sambil duk kerja, sambil jadi alung. Duk kerja di pejabat elok-elok. Kawan satu pejabat nak pinjam dia kata okey, no problem, tapi bunga RM1. Alung part time dia panggil. Dia duduk di pejabat, dia ada duit sikit, orang jenis beringat. Bukan orang kaya, tapi jenis beringat. Jadi duit ada buat simpanan, saving, ada buat saving, ada duit sikit.
Kawan satu pejabat dengan dia ni jenis masuk ayam sikit, tu main minta. Ni aku pinjam 50. 50 tak ada masalah. Ni dia agreement duk dah laci dah, ambil buah keluar, sign. Bunga sehari RM1. Anak bayar sehari RM5 ke, sehari RM10 ke, sehari RM20 ke, sepulang. Hutang RM50, tapi sehari bunga RM1. Kalau ambil 5 hari untuk nak bayar RM50, bayar balik RM55. Bunga sehari RM1. Dia kata, dia buat kerja alung part time ni. Orang hak jenis macam ni makan riba. Sembahyang Allah tak berasa nak terima sembahyang dia. Walau sah sekalipun Allah tak berasa nak terima sembahyang orang macam ni. Kelima, sembahyang orang yang penyamun. Dia kata, teruk ni. Penyamun. Nak pergi menyamun tengok dia kata ni masuk asar dulu, tak lagi baru pergi samun. Jenis lagu ni. Dia kata asar lah ni, dia kata tak lagi pergi samun, tak ada ni, secepat tembak mati tak sembahyang lagi. Dia kata, sembahyang dulu. Kacau. Kan? Allah tak berasa nak terima sembahyang orang macam ni. Keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Sembahyang kuat apa semua kuat, rasuah ni lambat lepas. Orang bagi memang tak tolak, orang tak bagi dia suruh orang lain ditanya. Jenis macam ni. Tengok di pejabat kerja apa semua nampak elok, dapur kepiah apa semua nampak macam cantik. Tapi bila mai permohonan apa atas meja dia nak lulus ni payah sikit pasal tak ada envelope mai kat dia. Bila dia suruh orang pergi tanya, dia tak kata nak bagi apa-apa. Orang pergi tanya, hantar mai envelope dan dah lulus. Makan duit haram. Orang yang makan duit haram ni, walau dia rajin semayang sekalipun, dia orang yang bermasalah. Allah susah nak terima semayang orang macam ni. Yang ketujuh, semayang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang ni jenis makan minum benda haram. Tadi duit haram. Yang ni jenis makan minum benda haram, pergi makan benda-benda yang haram. Minum arak misalnya, benda tu haram. Jadi minum Nescafe nampak halal, tapi Nescafe tu diminum, dibeli dengan duit haram. Nescafe pun jadi haram. Ya, golongan ketujuh ni pula memang dia minum tu minuman yang haram. Dia minum arak misalnya. Allah tak terima sembahyang orang macam ni. Kelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram, dijual benda haram. Hidup jual nombor ekor misalnya. Tunggu pokok traffic light dan sebagainya. Bila kereta berhenti, dia pakai main dia ketuk tingkap kita nak jual keputusan nombor ekor. Betul step banyak-banyak keputusan nombor ekor tu main dia ketuk pintu. Sampai pakai ketiak putih, janggut putih pun dia nak bagi juga nombor. Kita pun tak tahu apa, buka tingkap ambil. Ingat nak bagi nombor JPJ baru keluar ke apa kan? Ambil. Ni nombor apa? Nombor ekor. Yang kesembilannya, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya, yang kita cerita tadi. Dan yang ke-10nya, sembahyang perempuan yang masam muka ataupun derhaka ataupun bertutur dengan marah kepada suaminya. Ni golongan ke-10. Allah tak terima sembahyang dia. Cakap dengan laki ni kasar aja. Laki pula jadi lembut. Biasa-biasa dalam kes rumah tangga ni suami garang, isteri ni duk makan hati. Tapi ada rumah-rumah tangga yang tertentu dia terbalik. Suami ni lemah lembut lah, punya tertib, isteri garang macam apa ni. Suami balik, dia nak tidur pun ni minta ke tepi sikit, abang nak tidur sebelah. Takut sampai macam tu. Nak tidur sebelah isteri tu, minta ni abang minta izin ni nak tidur sebelah. Pergi tidur abang lain, dia kata loncat turun katil lari tidur dia. Kena macam tu. Isteri yang jenis dia kata mata muka derhaka, bertutur dengan marah kepada suami. Bila bercakap pun cakap kira nak jengkah lagi. Allah tak terima sembahyang isteri yang macam ni. Baik, dia kata dan telah mengeluarkan oleh khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suami. Adalah ia perempuan itu di dalam murka Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ia kepada rumahnya ataupun sehingga reda daripadanya oleh suaminya. Ini juga dia kata perempuan hak jenis suka keluar rumah. Dia jenis tak boleh duduk dalam rumah, dia hangat. Dia jenis tak boleh duduk dalam rumah. Bini dia keluar, laki dia keluar kerja ya pukul 7.30, 7.45 dia keluar. Laki dia pergi kerja, dia ada kerja. Dia tak keluar pergi kerja, tapi dia ada kerja di luar rumah. Dia ada benda lah dia nak pergi buat. Dia nak pergi rumah orang tu, dia nak pergi rumah orang ni, nak tanya abang anak orang tu masuk jawi lega tak lega lagi, nak pergi tanya ni. Dia tak tahu jadi rumah mana tu. Dia jenis tak boleh duduk di rumah, dia kedua nak keluar.
Laki balik tak pergi, apa pun tak masak. Laki kata, ni hang masak apa hari ni? Oh, dia kata, tak ada ni, baru sampai balik. Laki dia kata, hang macam exco kerajaan negeri punya sibuk hang ni. Kan? Laki dia kata, ni apa ni? Aku ada bini macam tak ada bini, hang tak boleh kan masak apa lebih-lebih korang sudah lah. Aku bukan nak makan pelik-pelik sangat. Oh, dia kata, jangan duk bersyarah. Dia kata, jangan duk bersyarah. Aku tak larat nak makan, pergi cari di kedai. Oh, lagu tu punya bini. Jenis macam ni, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala murka dekat dia sehinggalah dia kembali ke rumahnya ataupun sehinggalah dia keluar tu dengan redha suami. Selagi mana dia keluar tanpa redha suami, maka selagi tu dia langkah keluar tu langkah dosa. Begitu. Dan pada suatu riwayat telah melaknat akan dia oleh segala malaikat yang di langit. Dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya selain daripada jin dan manusia, sehinggalah kembali dia. Dan dalam satu riwayat lain, mana-mana perempuan hak jenis duk keluar rumah tak minta izin suami ni. Hak jenis duk keluar rumah tak ada minta izin suami. Dia langkah keluar tu, semua makhluk Allah di langit tu laknat dia. Dan semua makhluk Allah yang di bumi selain daripada jin dan manusia, maksudnya kambing, ayam, itik, makhluk Allah yang lain melaknat dia. Ini dalam satu riwayat kata begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim, di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia daripada rumah, maka lalu ia atas satu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti buat zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu zina. Mana-mana orang perempuan jenis duk keluar rumah ni suka, dia memang niat dia macam tu. Bukan dia pakai bau-bauan tu dengan niat nak bagi hilang bau busuk badan dia, dah. Tapi dia pakai tu dengan niat apa? Jenis jahat lah, jenis jahat. Pakai tu dengan niat supaya ada laki-laki lain syok dengan bau dia. Dia biasa duk pakai lagu tu, bila keluar lalu ke orang jantan ni, ke orang laki-laki hak jahat ni, masing-masing duk tegur dia. Dia kata macam malaikat lalu lah, dia syok. Rupanya dia syok bila orang usik dia. Jenis tak senonoh ni. Orang perempuan kalau jenis baik-baik ni, dia bila lalu kok celah-celah orang lelaki-lelaki hak jahat ni, bila bunyi macam-macam tu dia tak selesa. Itu dia orang baik. Dengar orang duk buat cakap huduh tu dia tak selesa. Tapi ada hak jenis jahat ni, dia bila lalu kok celah-celah orang jantan ni, orang jantan pergi duk dia amboi bau. Duk cakap lah benda-benda tak elok. Dia bila orang usik tu dia syok. Dia satu macam syok. Esok lumuk lagi daripada ujung rambut ke ujung kepala nak bagi wangi lagi. Hak jenis macam ni. Dia kata apa jadi? Dia ni keluar seumpama macam keluar zina berzina. Begitu. Dan mata yang memandang dia juga dianggap seperti mata orang yang berzina. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan oleh Ibnu Asakir, apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sesungguhnya batallah amal perempuan itu. Kalau sekiranya ada pula orang perempuan, dia suka duk hina laki dia. Dia kata dekat laki dia, dia kata hang ni, dia kata daripada mula menikah sepela ni, kita dah jadi laki bini 15 tahun dah. Dia kata aku tak pernah nampak satu benda baik dekat hang. Oh, dia kata kat laki dia macam tu. Dia kata silap saya menikah dengan abang. 15 tahun saya jadi bini abang, betul-betul saya rasa macam duduk dalam penjara. Maknanya apa? Maknanya dia menafikan semua kebaikan yang ada pada laki dia. Seolah-olah laki dia ni langsung tak ada guna apa. Jenis hak macam ni dia kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tentu satu balasan yang sesuai dengan dia. Allah batalkan semua amalan yang dia buat. Begitu. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Ghalibnya jatuhnya perkataan yang demikian itu pada dia. Biasanya orang perempuan hak jenis tak erti agama, suka duk cakap lagu ni ke laki dia. Tak erti hormat laki. Sentiasa hak duk terbit di mulut ni penghinaan pada laki. Hak jenis macam ni dia kata ialah orang perempuan yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihatnya kejahatan satu daripadanya, nescaya berkata ia, yakni berkata isteri itu, tiada aku lihatnya suatu kebajikan pun pada kamu sekali-kali. Laki tu selama ni punya baik, sekali laki tu buat silap, hak sekali tu dia padam habis kebaikan yang berapa tahun dah. Jenis tu ni.
jenis lagu ni. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki-lelaki buat lah. Sekali kau tu buat silap, habis terus. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kawan tu orang baik. Sekali kawan tu silap, dia maki ni macam kawan tu ni beranak-beranak main jahat lah. Ada orang yang macam ni. Orang perempuan pun yang buat ke laki dia macam ni, sama juga. Allah tak suka orang macam ni. Laki ni sepanjang masa jadi suami dia, jadi laki dia punya bagus, punya baik, punya elok. Sekali laki tu buat benda tak elok, tak elok sekali tu, dia duk sebut seolah-olah laki dia tak elok daripada hari dia mula menikah dengan laki dia. Jenis macam ini Allah Subhanahu Wa Taala cukup marah kepada orang yang bersifat macam ni. Kemudian dilihatnya kejahatan satu daripadanya, terus dia kata tak ada yang elok pada hang. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang minta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah ke atasnya mencium bau syurga. Ini teruk lagi. Isteri, suami bukan suami jahat, suami bukan suami yang tak guna punya, suami bukan suami yang tak bertanggungjawab punya. Cuma adalah satu dua benda yang dia tak suka kat suami dia. Yang satu dua benda tu sebenarnya benda kecil saja, bukan benda besar. Tapi itu menyebabkan dia tak suka dekat suami dia. Maka hari-hari nampak aja muka lelaki, abang cerai abang saya. Nampak yang muka lelaki, abang saya dah abang berapa kali dah, saya tak mau dah duduk dengan abang. Nampak yang muka lelaki dia, abang saya berapa kali saya nak abang kat abang. Awak abang duk buat tak faham lagi ni. Saya ni tak ada hati dah dekat abang. Dia duk kata begitu. Yang maksudnya ialah nak suruh lelaki cerai dia. Sedangkan lelaki bukan orang jahat. Tangan sekali pun tak pernah singgah di muka dia. Lelaki ni sekali pun tak pernah buat satu benda yang diharamkan oleh Allah buat kepada bini. Dia tak pernah buat benda yang Allah haram buat ke bini, kepada bini dia. Tapi bini ni hari-hari dia minta cerai. Dia kata maka haram atasnya mencium bau syurga. Bukan kata tak boleh masuk syurga. Bau syurga yang wangi boleh cium sampai berapa ribu tahun perjalanan tu, dia ni tak boleh cium. Tuhan marah sungguh. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Dan warid daripada Nabi SAW bahawasanya sesungguhnya sabda Nabi, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Dan bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya. Nabi SAW kata dalam satu hadis, Nabi kata aku pernah dibawa Allah masuk dalam syurga, dan Allah pernah bawa aku bagi aku nampak neraka. Bila dilihatkan sahaja neraka pada aku nampak ramai yang duduk dalam neraka tu orang perempuan. Siapa orang perempuan ramai masuk dalam neraka? Nabi SAW kata kerana mereka ni sedikit taat bagi Allah dan Rasul. Mereka ni dengan perintah Allah, dengan perintah agama ni banyak sangat main-main. Dari segi tutup aurat pun nak buat main-main. Dari segi banyak benda Tuhan perintahkan, bila main uzur syar'i, bila main bulan tak payah semayang. Tapi bila habis saja darah tu kena dandan semayang. Mereka tak dandan semayang, dia tarik 1-2 hari lagi baru nak semayang. Dia jenis main-main dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul. Kemudian pula dengan suami korang taat. Korang taat. Dia kata tak semua benda saya mesti dengar cakap abang. Dia kata percaya abang pun dulu SPM saja, saya keluar universiti. Dia kata jadi saya tak semua benda saya dengar apa yang abang kata. Ada benda saya rasa saya boleh dengar, saya dengar. Yang saya rasa tak boleh dengar, saya tak boleh dengar. Ini saya abang awal-awal dengan abang. Dia jenis macam ni. Jenis awal-awal dah bagi tahu dah dia tidak akan taat 100% kepada suami dia. Jenis macam ni, jenis korang taat kepada suami ni. Nabi kata banyak yang akan duduk dalam neraka, yang aku duduk nampak bila Allah nampakkan neraka pada aku dulu. Dan juga kebanyakan tabarruj mereka itu. Tabarruj maksudnya suka duk buat beberapa amalan yang orang perempuan jahiliah duk buat dulu. Di antara ciri tabarruj itu ialah berhias berlebih-lebih. Itu ciri-ciri tabarruj. Berhias berlebih-lebih. Bila nak keluar di khalayak ramai, depan masyarakat ramai-ramai ni, berhias tu lebih-lebih. Lebih daripada patut. Syarat dengan perhiasan. Ini di antara ciri tabarruj.
Maksudnya apabila menghendaki ia keluar daripada rumah, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya. Pakai kain baju pun yang kemegahan. Dia kata cari hak macam-macam. Hak nak tarik perhatian orang lain suruh tengok. Begitu. Dan berhias ia. Dan membaikkan ia akan dirinya. Dan keluar ia memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia, yakni perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Jenis duk keluar ni, duk pakai ni sampai bukan-bukan kain baju, color baju pun tarik bagi orang suruh tengok kat dia. Perhiasan meh, barang kemeh pakai pun berlebih-lebih. Dengan make up muka pun sampai berlebih-lebih. Sampai jenis semua nak buat berlebih-lebih. Sedangkan dia keluar daripada rumah, dia terdedah kepada fitnah yang berbagai-bagai. Kalau dia pakai syarat macam tu dan dia sejahtera, dia selamat, tak ada siapa mai rogol dia, tak ada siapa mai buat tak elok kat dia pun, dia masih berdosa. Sebab pasal pakai dia tu menyebabkan orang lain berdosa dengan dia. Walaupun dia tak kena apa, tapi orang lain tu ada bawa kereta bini duk ada sebelah pun tu tengok dia. Macam dia tu balik. Kawan sebelah pula tersinggung, abang tengok siapa abang dah tu, tengok daripada jual mampelang. Kan fitnah dekat orang lain. Dia tak boleh kata tak siapa suruh depa tengok saya bukan suruh depa tengok dia. Oh tak boleh kata begitu. Yang ambil pakai begitu buat apa? Kawan ni bukanlah nak tengok sangat, tertengok. Dah tengok pula dia teringat pula, dia kata tengok kali pertama tu hak dia, tengok kali kedua tu hak syaitan. Jadi dia tengok kali pertama pergi lama sikit. Hak ni hak dia. Ada juga kawan hak nakal mengaji tak habis, ada juga buat kerja gitu. Jadi kok mana cerita pun dia punya pasal ada orang yang terfitnah. Dia punya pasal ada orang yang terfitnah. Dan kerana inilah bersabda Nabi SAW, bermula perempuan semuanya aurat. Nabi kata orang perempuan ni dia ni aurat. Memang Tuhan bagi jadi orang perempuan ni lagu tu. Bukan kata rambut dia aurat, bukan tu saja. Orang perempuan tu sendiri aurat. Walaupun sepakat jumhur ulama mengatakan aurat orang perempuan ni seluruh tubuh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Tapi muka pun sebenarnya bahaya. Muka pun dia pakai tudung tutup elok dengan jubah kain lega apa semua elok pun, tapi muka dia tu pun ada kawan tengok dia jadi tak ketahuan pula. Maknanya orang perempuan ni aurat. Badan dia saja pun boleh jadi aurat. Jadi Nabi SAW kata bermula perempuan itu semuanya aurat. Maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Nabi kata kalau boleh orang perempuan ni jangan bagi bebas sangat keluar rumah. Bukan kata tak boleh keluar rumah, tapi jangan bebas sangat keluar rumah. Kontrol sikit. Ada hal nak keluar tak apa. Maka jawab dia, aku hendak pergi lihat akan orang sakit, ataupun aku hendak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan. Kalau orang perempuan ni keluar atas tujuan nak pergi tengok orang sakit sekalipun, dia keluar kerana nak pergi ziarah jenazah sekalipun, maka sentiasalah orang perempuan itu terdedah kepada unsur-unsur disesatkan oleh syaitan. Walaupun nak pergi tujuan baik, kemungkinan ada ke tengah jalan sehingga mengeluarkan dia akan tangannya. Dan sabdanya pula, tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya. Itu dia. Nabi kata orang perempuan ni sebaik-baiknya banyakkan masa duduk di rumah. Itu yang sebaik-baiknya. Ataupun berbuat ibadah dia akan Tuhannya. Duduk di rumah, nak sembahyang sunat kan nak apa, buat di rumah. Hak lain ni bagi orang lelaki-lelaki buat. Maka mengikut dia akan suaminya. Kalau nak pergi ke mana-mana pun, suami pergi, dia pergi sama. Yang tu cantik. Yang tu yang paling cantik. Dan adalah Nabi SAW bersabda, ia, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar dia antara segala lelaki-lelaki. Padahal memandang ia, yakni memandang isteri kepada mereka itu dan memandang laki-laki itu kepadanya. Nabi pernah tanya sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, Nabi pernah tanya kepada sahabat-sahabat ni. Nabi kata, hampa ni laki-laki ni semua suami-suami ada-ada ni pun nak tanya hampa. Hampa duk bagi bini hampa keluar bebas mana dia nak pergi, mana dia nak duduk jalan celah-celah orang lelaki duk melawak dengan orang lelaki boleh tepuk belakang dia boleh melawak tumbuk dada orang lelaki lain, apa tak apa cemburu kan? Nabi tanya. Hampa ada bini hampa jenis lagu tu.
Oh, jenis bukan riuh, jenis semeriuh. Oh, dia lebih pada riuh lagi. Bini jenis semeriuh ni. Oh, dia syok hidup sembang dengan orang lelaki-lelaki lain pun dia syok hidup sembang. Sembang melawak dengan dia pun tumbuk perut depan pun melawak, tepuk bau dia. Nabi kata, hampa kalau dapat bini macam tu, hampa tak cemburu kah? Nabi tanya lagu tu. Tak cemburu kah hampa dapat bini hak jenis lagu tu? Dan warid pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, minta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada Hawa, dan segala ikan yang di dalam air, dan segala malaikat pada langit, dan matahari dan bulan selama di dalam kerbaan suaminya. Nabi kata orang perempuan ni selagi mana dia menjadi isteri yang diredai oleh suami, maka selagi itulah burung duk terbang, ikan duk dalam sungai, malaikat semua mendoakan keampunan untuk dia. Isteri ni selagi mana suami dia redha dekat dia, suami ni tak ada nak susah hati dengan bini ni, tak ada. Suami ni betul-betul berasa selamat, berasa percaya dengan bini yang ada rumah dia ni. Mana-mana perempuan yang suami redha dia sampai macam tu, maka selama suami redha dekat dia tu, selama itulah semua makhluk Allah, burung hadut terbang, ikan hadut dalam sungai, malaikat hadut ada di mana-mana ni, semua makhluk ni minta dekat Tuhan supaya Allah ampunkan dosa perempuan ni kalau dia berdosa. Bagus jadi orang perempuan macam tu. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Dan di mana-mana perempuan yang masam muka pada hadapan suaminya, maka perempuan itu dalam murka Allah Ta'ala sehingga suka ia. Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat sehingga kembali pulang ia ke rumahnya. Yang kata orang perempuan ni, Nabi SAW kata, kalau sekiranya orang perempuan ni satu orang perempuan yang bagus, yang baik, sentiasa diredai oleh suami dia, sentiasa suami berasa lapang dada dan tenang tenteram hati dengan dia, maka selagi itulah dia akan didoa keampunan oleh Allah. Dan mana-mana orang perempuan yang sebaliknya, suami sentiasa duk marah kat dia, dia sentiasa duk masam muka dekat suami dia, maka selama itulah dia dilaknat oleh malaikat Allah, oleh semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Begitu. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, 4 bagi, yakni 4 jenis daripada perempuan isi neraka. 1, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Di antara perempuan yang akan menjadi isi neraka ialah, dia kata yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Mulut dia sentiasa bercakap uduh kat suami dia. Cakap uduh ni sama ada dia bercakap depan-depan kat lelaki dia. Dia cakap depan-depan, dia kata, abang, saya abang ke abang betul-betul. Abang nak pukul siapa, abang pukul lah. Dia kata, saya nak abang ke abang betul-betul. Saya 15 tahun jadi bini abang, saya langsung tak ada kebahagiaan. Itu satu, jahat cakap dia panggil. Yang kedua, dia pergi cerita ke orang. Dia pergi cerita ke orang, laki aku ni betul-betul tak guna. Dia pergi cerita dekat orang, jiran sebelah rumah, dekat kawan pejabat dia. Dia pergi duk cerita, dia kata laki saya ni, dia kata betul-betul tak guna punya laki. Dia tanya, awak pasal apa cerita lagu ni? Kalau di pejabat tu boleh berhenti buat kerja, nak dengar. Tajuk tu sensasi. Dia kata, apalah, dia kata, hampa aku tengoklah, hampa nasib baik, hampa dapat lelaki elok. Aku ni apa punya jadah lelaki, dia kata dapat kat aku. Dengar jadah kalau tengah tu tak berhenti tak beralih main. Awak lelaki hang lagu mana? Perempuan hak jenis macam ini, hak duk pergi buka aib lelaki depan orang, yang pergi duk cerca, duk hina lelaki di depan orang dan sebagainya. Ini dia panggil perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Tuan-tuan, lagu ni aja kita fikir. Kalau bini kita macam tu, kita suka lah. Tanya lagu tu. Jangan cakap ke orang lain. Kalau bini kita lagu tu, kita suka lah. Satu. Bagi orang perempuan pula, bila dia baca bab ni, dia cuba kalih benda ni. Kalau laki dia macam tu, dia suka lah. Kalau laki dia macam tu,
Laki dia pergi duk cerita dekat kawan-kawan laki dia ni, pergi duk abang bini aku ni duk cerita yang tak elok tentang bini dia dekat orang. Bini suka tak laki pergi duk cerita macam tu? Oi, tentu dia tak suka. Kalau dia tak suka laki dia pergi duk cerita tak elok dia dekat orang lain, maka begitu juga laki dia tak suka kalau dia pergi cerita buruk laki dia dekat orang lain. Kecuali kalau sekiranya cerita ni dengan tujuan untuk mendapat kebaikan. Suami memang jahat sungguh, maka isteri duk kena dera dengan suami. Isteri pergi cerita dekat qadi yang boleh membantu menyelesaikan masalah laki bini ni. Pergi cerita tu bukan tujuan nak mencerita aib suami, tapi tujuan nak minta tolong kepada qadi. Tolong saya nasihat laki dia, suruh laki dia buang perangai tak elok. Yang tu lain. Yang ni cerita ni bukan ada satu tujuan. Dia pergi cerita pun orang yang dengar cerita dia bukan boleh tolong apa kat dia. Pergi cerita kat kawan pejabat. Kawan tu boleh tolong buat apa? Jadi tujuan cerita tu ialah nak menghina laki. Maka ini salah dari segi agama. Salah. Dan jikalau raib suaminya daripadanya, maka tiada memelihara ia akan dirinya. Ini juga perempuan yang tak elok, yang jahat, ia akan menjadi isi neraka. Suami tak ada, suami pergi kursus, malam-malam pukul 11, pukul 12, mai satu jantan mana mau angkat masuk dalam rumah. Jahat. Jenis jahat macam ni. Ini isi neraka. Dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Ataupun suami itu ada, dia sentiasa duk cakap bagi suami dia sakit hati. Ini perempuan isi neraka. Dan yang kedua, dia kata perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Ataupun jenis perempuan jahat yang akan masuk neraka ni ialah dia suka buat satu benda yang suami dia tak mampu nak tunaikan kehendak dia. Dia duk kata abang, dia kata saya mau belanja saya tiap-tiap bulan 3,000. Lah, contoh kata aku pun gaji 1,500 aja, minta 3,000 kok mana? Kok mana aku tak boleh bayar tu, saya tak tahu. Dia kata abang, saya punya keperluan sebulan duit belanja saya mau 3,000. Laki dia kata hang tak tahu ke gaji aku berapa? Itu saya tak mau ambil tahu. Dia kata saya mau belanja saya sebulan 3,000. Dia duk main keras gitu. Laki tak akan mampu untuk nak memenuhi kehendak dia. Sebab dia minta tu suami tak boleh bagi. Dia duk tekan yang tu. Jumpa bila pun dia duk kata tu, lagi abang tak boleh bagi yang ni, abang jangan ingat saya bini abang. Duk main begitu pula. Mulalah Pak lebih kepiah longgang ni, mulalah duk ingat macam-macam. Tangkap dia, duit rasuah apa pun. Tak lagi bini tak mau duk dengan dia pula. Kerana bini pergi duk desak dia buat satu benda yang dia tak mampu buat, maka akhirnya dia pergi buat benda yang salah di sisi agama. Ini kena jaga. Dan golongan yang ketiga, perempuan yang akan menjadi isi neraka ialah perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki-lelaki. Ini yang tak tutup aurat. Dan keluar dia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Tak tutup aurat dan keluar dalam keadaan tabarruj yang kita baca tadi. Dan yang keempatnya ialah perempuan yang tiada baginya cita-cita, melainkan hendak makan dan hendak minum dan hendak tidur. Bagus punya bini. Ini perempuan yang akan menjadi isi neraka. Dia kata yang keempat ialah perempuan yang tiada baginya cita-cita, melainkan nak makan dan nak minum dan nak tidur. Dia kira nak jadi pemaisuri. Saya abang, dia kata saya sorry, kerja dapur saya tak buat. Ini tanggungjawab abang. Kena cari satu orang gaji jaga saya. Laki dia kata hampir baca kitab mana ni? Saya tak tahu, saya dengar satu ustaz dalam radio beritahu macam tu. Dia kata, udah laki dia kata. Aku duduk pergi mengaji tak jumpa yang tu pun. Hampir dengar dalam radio kata, ya tu saya tak tahu abang. Saya, dia kata sorry. Saya daripada kecil, mak saya tak pernah ajar saya masak di dapur. Saya tak mau. Saya mau satu orang gaji, abang nak pergi ambil orang Indonesia ke, abang nak pergi ambil orang Thailand ke, orang nak pergi, itu abang punya hal. Bawa main satu orang gaji, dia yang urus makan minum kita semua. Bukan makan minum abang, makan minum saya pun dia kena urus. Saya kira saya satu ya. Saya isteri abang, saya lain saya tak mau. Saya nak makan, saya nak minum, saya nak tidur. Pening kena macam ni. Dan tiada baginya gemar pada pekerjaan semayang. Semayang pun tak mau. Bukan setakat dapur aja tak berminat nak turun pergi duk masak apa, bukan setakat tu aja dia tak berminat. Semayang pun dia tak minat. Kacau. Dan tiada gemar pula pada perbuatan taat bagi Allah dan bagi Rasulnya. Tak ada.
Cerita nak taat Allah Rasul ni tak ada. Saya tak pernah teringat. Yang ni semua saya tak tahu dah. Dan tiada gemar pula taat bagi suami. Kacau. Tak ada. Saya abang. Saya adalah saya. Dia duduk main falsafah lagu tu pula. Jenis macam ni adalah yang keempat yang akan menjadi isi neraka. Wallahualam. Lepas ni kita masuk, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantah, yakni yang tiada ikut ajaran suami dan taat suami itu setengah daripada dosa yang besar, lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni akan begitu. Lepas lagi tuan-tuan, dia akan main macam-macam lagi tajuk. Lepas muka surat yang berikutnya baru dia main satu tanbih pada menyatakan kelebihan orang perempuan yang taat suami. Baru dia nak main. Orang perempuan kalau taat suami, apa faedah dia akan dapat? Apa faedah dia akan dapat? Sebenarnya tuan-tuan, benda apa pun kalau kita buat dengan sukarela, dia tak jadi tekanan. Benda apa pun kalau kita buat secara sukarela, hati kita nak buat, tak jadi masalah apa. Orang aduk kerja, aduk ragai bangunan tinggi, duk buat bangunan tu sampai 40-50 tingkat tu, nampak macam semut halus di atas tu. Kalau dia kerja, dia ingat aku kerja ni kerana nak cari rezeki halal, nak bela, nak pinak aku. Bagi dia tak jadi satu masalah. Dia boleh hari-hari bangkit tidur dia nak pergi kerja. Tapi kalau hati tak mau tuan-tuan, kalau hati tak mau, benda hak mudah pun bagi dia rasa berat, rasa susah, rasa payah nak buat. Benda ni hati kita. Hati kita mau ke tak mau? Jadi cerita nak jadi suami yang baik ni bukan susah sangat. Samalah juga cerita nak jadi isteri yang baik bukan susah sangat. Kalau hati kita mau jadi suami yang baik, kita boleh buat. Orang Melayu kata mudah ya. No, 1000 daya. Kalau tak ada, 1000 dalih kita bagi. Orang perempuan kalau betul-betul dia nak jadi isteri yang baik, dia boleh buat. Dia boleh buat. Kalau hati tak mau, yang ni masalah. Tak usah panggil siapa main paksa dia, tak usah panggil siapa main nasihat dia, tak usah panggil siapa main buat apa kat dia. Kalau hati dia tak mau, dia tak buat. Kita ada bini, kita ada anak tuan-tuan dalam rumah tangga, bukan senang tuan-tuan. Berapa ramai daripada kita ni, berapa ramai yang tak boleh suruh anak-anak dia nak semayang, nak apa tak boleh suruh. Orang yang tak tahu, orang kata kita lah tak ada pak anak dulu biang tak semayang tak apa. Bukan kita tak bagi dia semayang, takkan kita tak bagi dia semayang. Dia tak mau semayang, kita nak buat apa? Agama kata pukul lah, kalau anak pukul lah. Kalau kawan baik kita tak mau semayang, boleh pukul. Kawan baik kita kawan baik dengan dia, lama dah kita kawan dia, tapi dia tak mau semayang. Kita tahu dia tak mau semayang, kita boleh bercakap ke dia, semayang lah, apalah ni. Dia kata aku tak mau, nak kata apa dia? Tak ada dalam peraturan agama kawan boleh pukul kawan terus semayang, tak ada. Kalau anak boleh pukul bukan pukul nak bunuh dia, pukul sebagai pengajaran kepada dia. Kalau pukul sebagai pengajaran pun dia tak mau semayang, tak ada apa. Selebih daripada tu doa lah. Doa dekat Tuhan. Ya Allah, kata bukalah pintu hati dia, bagilah hati dia lembut, masukkanlah hidayah dalam hati dia, bagilah dia jadi manusia yang fikir ke agama, mau semayang. Kalau tak mau, tak boleh buat apa tuan. Benda ni hati kita mau ke tak mau. Kita nak jadi suami yang baik pun hati kita mau tak mau. Mau, kita boleh buat. Isteri kita nak jadi isteri yang baik, dia mau ke tak mau. Kalau dia mau, dia boleh buat. Tapi kalau hati tak mau, kita pun tak boleh jadi suami yang baik, isteri pun tak boleh jadi isteri yang baik. Cerita dia lagu tu. Itu sebab Nabi SAW kata apa? Nabi kata, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia, dalam badan manusia ada seketui daging. Kalau baik ketui daging tu, baik sairul jasad. Daripada rambut sampai kaki jadi baik. Tapi kalau rosak seketui daging tu, rosak seluruh badan. Rambut sampai kaki rosak. Nabi kata, apa tahu tak apa dia? Nabi kata, ada wahiyal qalb. Ketahuilah ketui daging tu ialah hati. Hati kita ni macam mana? Itu sebab tuan-tuan, kita mengaji sambil doa. Mengaji sambil doa. Mengaji saja tanpa berdoa, mungkin Allah tak akan turut serta untuk nak dapat apa kehendak kita. Mengaji sambil berdoa. Doa untuk kita sendiri, doa untuk keluarga kita sendiri, doa untuk orang-orang yang kenal dengan kita sendiri. Kita doa.
Minta, ya Allah, jangan bagi kita gelincang jatuh daripada jalan kebenaran. Minta, ya Allah, jangan bagi kita ni tergelincang jatuh daripada jalan kebenaran. Minta, ya Allah, minta bukan kita saja, bini kita, anak-anak kita. Minta satu keluarga ni jangan ada seorang pun yang tergelincang jatuh daripada jalan kebenaran. Minta dekat Tuhan. Kalau Tuhan bagi kat kita yang tu, itu lebih baik daripada kekayaan dunia dan segala isi yang ada di dalam. Itu lebih baik. Jadi satu orang bapa yang anak berjaya dunia tapi jadi duri dalam daging sampai mati kita dalam keadaan sakit. Berjaya mengaji bagus apa semua, kita pergi rumah dia, tengok rumah dia, subhanallah. Kita tanggungjawab bapa bagi pelajaran dekat dia, bagi kasih sayang dekat dia, bagi didikkan, ajar semayang apa semua kat dia, kita bagi elok dah. Kita tak akan selama-lama duduk buah dia wah ketiak kita, tak boleh. Satu hari dia keluar daripada rumah kita pergi mengaji mana tempat ke apa ke. Di sana dia dah mula terdedah pada dunia yang lebih luas, dunia yang lebih besar. Kita tak tahu apa nak jadi ke dia. Kita tak tahu apa nak jadi ke dia. Habis-habis mengaji apa semua sah lepas selesai, bila balik mai ke rumah kita sekali-sekali, kita sebagai orang tua tuan-tuan, kita tengok sekilas ikan dia ayam, kita tahu dah. Tengok dia langkah balik tu, kita tahu dah. Dia ni lagu macam dia duduk dengan kita dulu kan, dia dah jadi lagu lain. Kita dah tahu dah. Balik mai dengan subuh tu, buat tak mau nak bangkit semayang, kita calang hati lah. Berapa tahun duduk dengan kita asuh, kita ajang elok, kata balik mai dia jadi lagu ni. Calang hati lah. Tegur pun tegur cara tegur anak yang dah dewasa. Bangkit semayang tak pagi tadi? Dia kata semayang. Dia kata, kita nak kata apa? Dia umur dah 25-26. Dia kata semayang. Kita nak kata apa? Dia tak dia kata lebih daripada tu lah. Habis sangat, sambil makan, sikit kita kata kat dia. Semayang ni kena duk beringat, jangan tinggal. Semayang ni penting. Kita satu hari mati, masuk kubur, mula sekali dia tanya tentang semayang. Semayang ni jaga baik-baik. Dekat tu ya kita boleh jaga. Lepas tu dia nak semayang tak semayang, kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh lah. Kata dia pergi menikah, pergi dapat pula bini satu punya masalah. Dia main legulai pula. Satu hari kita umur tua, kita pun dah duduk main umur 60 lebih, pergi berjalan rumah dia, rumah anak kita, pergi berjalan. Masuk rumah dia dengan patung ujung ni, nak kata apa. Dia dah jadi moden tak tentu punca dulu. Kita masuk rumah dia, penjuru tu buruk patung apa ke, rimau apa ke besar. Tengok penjuru balik ni patung orang lagu tak pakai baju apa. Patang pelik. Apa tuan-tuan boleh kata? Anak yang umur dah 30 lebih, dah duduk dalam masyarakat sebagai satu orang yang hebat dan sebagainya, dia dicorak hidup dia macam tu, kita boleh kata apa? Apa kita boleh kata kat dia? Kita nak pergi ria kat dia, ni apa yang duk simpan tokong-tokong dalam rumah apa semua ni? Kalau dia buat sengak pun kita susah, kalau dia jawab kita lagi susah. Kalau dia jawab kita lagi susah. Dia kata, ayah, benda ni semua bukan tokong. Ayah pernah nampak ke saya tu sembah patung-patung ni? Dia jawab lagu tu, hati luka tu dah. Umur 60 lebih kita ni, anak pergi jawab lagu tu, hati lagi luka. Kita pergi duduk bersyarah pula, dia kata tak boleh ni patung-patung ni semua esok di akhirat dia minta nyawa kan. Dia kata, ayah jangan duk cakap benda-benda pelik begitu. Saya kata lagi luka. Lepas tu kita duduk lagi, dia tak mau jumpa kita, dia duduk tidur dalam bilik dia ya. Dia keluar pergi kerja ya, pergi kerja dulu, dia pergi kerja. Dia balik bagi lambat, dia balik mai dia kurung dalam bilik dia. Dalam bilik dia ada TV ada apa, kita duduk di luar ni dia tak tengok muka kita macam mana. Entah, yang saya cerita ni laluan hidup setengah orang yang main duk cerita kat kita. Main duk cerita belenang yang mata duk teriak ni ustaz. Saya ingat lagi zaman saya duk belah dia dulu, saya duk bawa dia pergi mengaji di Tazki dulu, Taman Asuhan Kanak-kanak Islam. Balik mai rumah saya duk cek hafazan doa apa semua. Saya duk teringat lagi, tapi lah jadi lain lah. Sampai lah sekali pak duk cakap banyak kan. Dia duk buat tak mau jumpa pak dia lagu tu. Satu hari pak dia pergi kata ni aku nak balik dah rumah. Dia kata elok, dia kata kat pak dia nak balik, elok. Balik itu tuan-tuan, hati ni remuk rendah. Tuan-tuan jangan cakap tuan-tuan. Kita belum sampai time tu, kita jangan cakap besar. Kita sampai tu kita tahu. Manusia ni silap selalunya satu ya. Pasal apa? Dia tak duduk di tempat orang tu, maka dia selalu hukum orang tu sampai dahsyat-dahsyat. Tapi kalau dia duduk tempat orang tu, belum tentu dia boleh tahan macam orang tu. Tahakan dia lebih teruk pada kawan tu.
Ini satu benda kita kena reserve belakang kepala kita. Kena reserve. Jangan sedap mulut. Kalau kita nak menghukum, nak kata dekat siapa-siapa. Reserve setengah. Takut satu hari itu makan diri sendiri. Ini hidup tuan-tuan. Ini yang dikatakan hidup. Kita tak boleh cakap sesuatu yang seolah-olah kita tak pijak atas bumi. Tak boleh. Kita mesti bercakap dalam keadaan kita sedar kita duduk pijak atas bumi. Kita kena ingat yang tu. Kita bercakap ni kita pijak atas bumi. Ambil kira banyak benda. Pedoman dia agama. Quran dan hadis Nabi. Itulah panduan hidup kita. Kalau kita pegang benda ni, kita tak sesat sampai bila-bila. Kita terlepas benda ni, kita terdedah kepada 1000 jalan kesesatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, dia selamatkan kita daripada terpedaya dan tipu daya dunia. Allahuakbar. Maksudkan dengan Islam hadari, ini isu semasa. Hadari ini bahasa Arab daripada perkataan hadarah. Hadarah ni makna dia tamadun. Dalam bahasa Inggeris dia kata civilization, ketamadunan. Hadarah maksudnya civilized, Islam yang bertamadun. Jadi huraian dia atas masing-masing orang nak urai. Islam yang bertamadun ialah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu Islam yang bertamadun. Kalau kita menyimpang daripada jalan Nabi, itu tak tamadun. Dia dulu. Jadi Nabi ajak macam mana? Macam kita duk baca ni, ini Nabi ajak. Kalau kita ikut ni benda yang kita duk baca ni dalam Quran, dalam hadis, dalam tafsir, dalam kitab, inilah Islam yang tamadun. Kalau kita cuba mentafsirkan tamadun itu luar daripada tafsiran yang Nabi buat, kita dalam bahaya. So, Islam yang bertamadun itu ialah Islam yang berpegang dengan Quran dan hadis Nabi. Itu Islam hadari. Kita maju macam mana pun, kita tak terlepas daripada hukum Quran dan hadis. Kita macam mana pun, kita tak boleh lari daripada kawalan Quran dan hadis Nabi. Tak boleh lari. Islam disuruh maju diri. Dia main ayat macam-macam. Ayat tentang kemajuan ni cukup banyak dalam Quran. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau sekiranya Islam yang ada hari ini, Islam yang maju di atas dunia, beranikah Israel nak main lepas peluru berpandu 3 biji dengan niat nak bunuh Syekh Yasin? Beranikah mereka nak buat macam tu? Mereka tak akan berani buat. Sebab mereka tahu orang Islam mampu balas mereka balik. Oleh kerana kita orang Islam hari ini tidak memenuhi perintah Allah dalam Quran. Tuhan kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwwakum ila akhir ayat. Dan hendaklah kamu siap sedia sedaya upaya kamu daripada kekuatan, daripada tentera berkuda kalau zaman dulu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum, supaya musuh Allah, musuh kamu gerun kepada kamu. Allah suruh dalam Quran. Tapi orang Islam hari ini atas alasan kemunduran, atas alasan ketinggalan, atas alasan tak mau majukan diri, atas alasan-alasan ni semua, kita jadi golongan yang tak memenuhi perintah Allah dalam ayat ini. Orang kafir, mereka tak baca pun Quran yang kita duk baca ni, tapi mereka buat apa yang Quran suruh mereka buat. Mereka ada macam-macam dari segi ketenteraan, mereka ada macam-macam yang kita pun tak tahu apa benda betul-betul duk ada kat mereka ni. Dia boleh duduk daripada jarak berapa ribu kilometer, picit satu butang dia, peluru tu pergi cari sasaran dia, dia maju sampai ke situ. Sedangkan orang Islam Palestin lawan dengan peti batu. Mana apa yang orang Islam Palestin buat itu tidak menepati kehendak Islam hadari. Dia masih cara Islam zaman batu. Sedangkan Quran suruh kita ni mencapai tahap tamadun tinggi. Kalau Palestin ada kekuatan ketenteraan macam Israel tu asal main menumpang aja atas bumi Palestin. Lah ni tuan-tuan tahu apa dia duk buat lah ni? Dia buat tembok. Dia duk buat tembok lah ni. Lepas ni dia akan isytihar kawasan yang dalam tembok dia ni negeri dia. Asal dia tak ada negeri. Yang kata Israel ni tak ada negeri. Dia main tumpang aja duk di atas bumi Palestin. Hari ni dia kata bumi tu dia punya. Hari ni dia hambat orang asal negeri tu, dia hambat keluar.
Pasal apa benda ni jadi? Pasal apa? Di antara pasalnya, dia ada banyak pasal. Di antara pasal dia, pasal orang Islam ketinggalan. Buta huruf. Orang Islam, Saudi kadar buta huruf paling tinggi. Saudi. Kita tertinggal. Yang ni, di antara intibati Islam hadari. Kita jangan kata zaman Nabi tidak ada ni semua, maka kita tak perlu buat. Dah, Nabi suruh. Tapi zaman tu bukan kata zaman yang Nabi perintah. Negeri Rom, negeri Parsi pun tak ada kemudahan-kemudahan ni semua. Dari segi ketenteraan, jet pejuang mereka pun tak ada masa tu. Maka apa yang Nabi ada tu terbaik pada zaman tu. Zaman kita lah ni, kita kena lebih baik daripada Amerika. Kita kena lebih baik daripada Amerika. Walaupun manusia bila cakap lagu tu, dia kata, apalah, mampu dia kata lebih. Maknanya hati kita kecil. Sedangkan Quran suruh kita hati besar, suruh kita pergi buat diri kita jadi hebat macam tu. Hari ni Syekh Yasin ni kena senang sunyi satu dunia. Orang Palestin aja boleh duduk takbir atas jalan, duduk takbir ada senapang buruk 2-3 pucuk duduk angkat lagu tu. Tu saja boleh buat. Nak boleh buat apa? Cubalah negara Islam ada benda ni semua. Pum kata kena seorang dandan, kita alik peluru berpandu, kita pergi dekat Washington. Terus kita ubut mereka, suruh serah main di Ariel Sharon apa semua ni, suruh serah mereka kita dalam masa 5 jam. 5 jam dia tak diserahkan di tempat sekian-sekian, peluru ni kita akan tembak Washington. Orang tak wani buat ke Islam. Orang tak wani buat ke Islam. Tapi kerana kita tak ada yang tu, orang tak heran kita. Kot kata kita tak ada yang tu, kita ada satu senjata yang lebih kuat. Kita minta bantuan daripada Allah. Allah akan hantar bantuan yang Allah hantar dekat Nabi dalam perang Badar. Pun tak ada juga. Doa kita pun tumpul. Tak tumpul macam mana? Kita ni serba buat. Serba benda kita buat. Di satu waktu nampak macam Islam kuat sangat. Di satu waktu Al-Quran duk larang pun kita duk buat. Jadi akibat dia doa kita tumpul. Doa saja ya. Tumpul. Tak makbul di sisi Tuhan. Tak makbul jangan salah Tuhan. Salah kita. Kerana kita ada masalah, maka Allah tak bantu kita. Itu sebab tuan-tuan, muhasabah diri. Ambil cermin buah depan, muhasabah diri. Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa Islam jadi macam ni? Mesti ada pasal. Mesti ada jawapan dia. Mesti ada penjelasan dia kepada apa yang jadi ni. Cek balik satu-satu. Oh, tang ni kita silap, tang ni kita silap, tang ni kita silap. Perbetul balik, perbetul balik, perbetul balik. Itu cara dia. Tuan-tuan ingat balik bila berlaku perang Uhud. Perang Badar, Islam sikit. 300 orang lebih. Lawan dengan 1000 lebih. Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam. Habis perang Badar, saat mai perang Uhud. Bila mai perang Uhud, orang Islam ramai. Musuh sikit. Islam kalah. Nabi panggil sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, semua mai duduk sekali. Kita buat postmortem kepada kekalahan kita dalam perang Uhud ni. Pasal apa kita boleh kalah? Allah buat turun ayat. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan ini min indi anfusikum, berpunca daripada diri kamu-kamu semua juga. Jangan salahkan orang. Kita ada salah, sebab itu kita kalah. Bila muhasabah balik tengok, oh, rupa-rupanya di kalangan tentera Islam yang turun dalam perang Uhud ni hati sudah sombong. Sudah rasa kita ramai, kita boleh menang dengan senang. Kalah. Sudah rasa sama. Bila tengok harta rampasan yang dibawa oleh musuh di lembah Uhud tu, sudah tak boleh tahan dah. Nabi kata apa jadi pun jangan siapa tinggal bukit ni, Jabal Rumah ni, bukit pasukan pemanah duduk ni. Mereka tak boleh tahan. Tengok sana duk tarik kuat, bakal lompat turun. Bila turun-turun di, musuh yang masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid take over, mengambil alih bukit-bukit tempat strategik yang ada di keliling tu. Daripada atas mereka panah, habis tentera Islam berkecamuk. Bila berlaku benda-benda macam ni, muhasabah. Muhasabah. Mesti ada tak kena. Something wrong somewhere. Ada benda tak kena di mana-mana. Cari balik. Dan kelemahan itu dalam perang Uhud, Tuhan kata min indi anfusikum, daripada sisi kamu sendiri. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok apa pun biar kita tengok dari sudut agama.
kita tak akan terpedaya. Kita tengok dari sudut yang lain daripada sudut agama, kita terdedah kepada terpedaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita, Allah pelihara kita, Allah selamatkan iman dan akidah kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.